Dan hendaklah ada di antara kamu satu puak yang menyeru kepada kebajikan dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik serta melarang daripada segala yang salah. Dan mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang yang berjaya. Surah Ali Imran ayat 104. Nama saya Muhammad Saleh bin Osman. Saya berasal dari Singapura. Orang panggil saya Abang Saleh Hotdog. Dalam keluarga panggil saya Abang Sal. Dalam motor dia panggil saya Haji Rock. Kat kampung orang panggil saya Janggut. Dulu tahun 57 sampai ke 61 saya di Tentera Udara di Raja British di England. Dan saya suka sangat motor. Jadi daripada belum ada lesen kat Singapura, sampai sekarang ni tak boleh buang motor. Zaman saya muda, saya kecil-kecil dulu tak ada motor kecil. Jadi kita pakai Norton, Triumph, AJS, Ariel, Velocet dan sebagainya. Semua British lah. Waktu tu semua motor besar. Paling kecil pun 500cc. Kereta pernah juga saya minat. Saya pakai Honda AG8, kita modified apa semua dekat Kampung Pandan. Tapi saya rasa macam orang putih kata lah, blowing the air into your face kalau kita naik naik motor ni kan. Kita rasa free. Maknanya kita boleh potong kereta, traffic jam kita tak risau kan. Hujan kita rasa sedap sejuk. Walaupun dalam hati mendidih lah kan. Tahun 50-an belum ada lesen lagi, saya dah curi-curi pakai bapak saya motor. Mak saya marah sangat lah nak kapak motor semua. Jadi bila saya masuk Tentera Udara di Raja British, saya duduk di Singapura, di Changi. Saya beli motor saya sendiri. Itu jam saya beli first bike, Norton lah. Tapi balik taruh jauh-jauh dulu, takut mak marah. Sejak pada itu sampailah sekarang hampir sebulan lagi 80 umur. Itu pun tak boleh buang motor. Motor ada banyak kali buang saya. Dulu saya British Air Force pun, kita cuma RM40 je, $40 je masa tu kat Singapura kan. $40 je kalau kita ada kat US dengan UK, lagi murah kita punya gaji kan. Tapi bila kita pergi keluar, kita dapat allowance. Dan saya terjun parachute. Satu hari RM7, $7 saya dapat. Jadi saya selalu terjun. Bukan kerana saya suka terjun, sebab saya nakkan duit tu kan. Dan zaman dulu tak ada hutang-hutang, kena beli cash. Jadi kita pun bukan banyak duit sangat, tapi kita kena cekik tekak sikit lah kata orang Melayu. Dan sekarang pun biar saya tak makan, asal motor makan. Ada pun dulu-dulu dia marah mula-mula. Saya kata aku cinta motor sebelum aku cinta kau. Aku kenal motor sebelum aku kenal kau. Yalah sebelum lesen ni kan. Saya pula kahwin, umur saya dekat 40 baru saya kahwin. Saya dulu tak interested langsung pasal kahwin, pasal family ni. Keluarga semua ada lah, adik-beradik semua baik lah. Dulu dia ride dengan saya. Dia ride dengan saya, dia polishkan motor saya. Tak pernah dia tak ride. Jauh, dekat, hujan, panas. Kita corner, dia corner, kita baring, dia baring. Saya belum ada lesen lagi dah ada motor. Masa tu saya kat England dengan dekat Singapura. Dakwah saya dapat tahun 60-an. Lepas tu saya tengok, saya ikut semua dakwah.
Dan semua aktiviti kita pergi masjid. Walau orang tak suka pun kita datang juga kat masjid. Jadi saya tengok kalau kita benar, kita depan orang ramai. Paling lama 6 bulan tapi kena halau. Kena halau balik. Dia patut 4 bulan kena balik. Pasal dalam Quran, tak silap saya dalam surah An-Nisa, ada tulis. Naklah kamu tengok dunia ni kebesaran Allah SWT selama 4 bulan. Mana lepas 4 bulan kena balik. Tapi saya suka sangat kat agama ni. Maklumlah dulu kita dengan British. Bila British ni kita terlalu bebas. Bila dapat agama kita betul-betul pegang lah. Jadi saya mula-mula pergi dulu. Saya pergi India, Pakistan, Bangladesh, Indonesia, Thailand. Semua tempat lah saya pergi. Sekaligus 6 bulan. Kena perambat balik. Kena halau balik. Dia kata agama bukan untuk kau seorang, untuk keluarga kau dan seluruh alam. Sebenarnya dunia dengan akhirat ni orang kata tak boleh bercampur. Tapi pada saya kalau kita campurkan dunia dan akhirat ni, senang kita bawa orang ke masjid. Kita usaha tabligh ni pun kita bawa orang ke masjid. Itu je semata-mata beriman pada Allah dan sembahyang kat masjid. Jadi dengan motor besar ni kadang-kadang kita jumpa orang yang dia suka motor besar. Jadi kita boleh ajaklah dia. Dia pun tahu dia ni pun motor besar, dia pergi masjid. Dia ni lapangan sikit masa, lepas tu ride lagi kan. Baru-baru ni kita dapat seorang, dia ni Bilal. Bilal ni kuat lah kat masjid kan. Nombor 2 imam. Dia mula-mula tak suka tabligh. Pasal dia ingat tabligh ni semata-mata akhirat aja. Jadi bila saya selalu ride dengan dia, tidur kat hotel dengan dia. Jadi subuh dia suruh saya jadi imam. Selalunya lepas subuh kita bagi sikit syarahan lah. 6 prinsip. Pertama saya la ilaha illallah Rasulullah, sembahyang kat masjid, zikir, buat baik dengan semua orang Islam, dah tu ikhlas, dah tu kita dakwah. Jadi bila dia dengar benda gini, benda ni semua Islam boleh buat, benda ni semua tak ada larangan. Jadi bila kita ajak, dia pun ikut saya. Last-last dia sendiri pula baru ni dia dah pergi India, Pakistan, Bangladesh. Kita pergi India, Pakistan, Bangladesh pada mata saya. Memanglah kita nak belajar agama kat Malaysia pun boleh. Yang bagus ni kita dapat belajar macam mana nak jadi miskin. Walaupun kita kaya. Kita tengok dia orang miskin, dia orang boleh pergi masjid dengan kaki ayam, dia orang pergi masjid dengan baju tak bercuci 3-4 hari. Kita baju 3-4 helai sampai pilih mana baju nak pakai. Tetap dia orang sembahyang. Jadi bila kita orang ada duit sikit ni sikit, kita dah pergi jumpa orang yang kaya sana lah. Dia orang cukup hormatkan kita. Jadi bila kita cerita pasal motor besar, anak-anak dia pun suka. Dapat kita bawa dia ke masjid lah. Jadi saya rasa saya akan ride motor sampaikan Allah SWT kata, okay stop, tak ada nyawa lagi, saya berhentilah. Saya bangun 4.30 atau pukul 4, sembahyang tahajud, pergi masjid, kejutkan anak cucu semua pergi masjid, bawa bini pergi masjid. Lepas tu balik kita baca Quran, kita baca fadilat amal. Lepas tu kita sembahyang duha isyraq. Lepas sembahyang isyraq saya sembahyang duha dengan cucu sekali lah. Lepas sembahyang duha saya tidur. Saya tidur pukul 11, 10 gitu saya bangun. Saya bangun, saya cuci di bawah pokok, sapu sikit laman. Lepas pada itu saya pergi ambil cucu hantar cucu sekolah. Lepas tu pergi zuhur, tidur lagi lepas tu. Itu aja kerja saya. Dan ada sikit masa je pergi kat motor tengok. Ataupun running, panaskan enjin. Itu syoknya motor ni, sedap motor ni, kita bebas lah. Kita nak potong orang ke, kita nak ikut orang ke, kan? Nak pergi mana kita pergi suka. Kita pergi suka. Sebab motor sekarang ni semua dah ada kan. Tayar dia kemik sikit, kembes sikit, kurang yang dia ada tulis. Enjin nak rosak dia tulis. Bateri dan nak kong dia tulis. Semua dah ada lah, elektronik kan. Jadi pada saya motor ni memang
part of my life lah. Saya punya sebahagian dari saya punya jiwa lah katakan. Satu lagi bagus motor ni, kita banyak kawan. Saya ikut banyak kelab. Last saya ikut Sifu Bikers. Saya suka Sifu ni pasal ustaz ni pergi masjid selalu. Memang saya suka pergi masjid. Kita orang Islam suka pergi masjid. Jadi saya tak miss lah sampai semayang berjemaah. Jatuh motor ni banyak kali dah. Masa saya pakai Norton Tram dulu jatuh motor hempap saya. Tapi alhamdulillah pada dulu sampai sekarang saya jatuh banyak kali pun. Motor hempap pun tak ada patah-patah lah. Cuma last kali saya jatuh dekat Terengganu. Tapi kebanyakan saya jatuh sebab saya tidur. Sampai semua kata Haji selalu buat jalan baru. Orang jalan atas tar, saya jalan rumput. Jadi ke tengah balik daripada Terengganu, saya tertidur, saya naik atas kon. Saya jatuh. Semua ingat saya dah mati dah. Sebab saya jatuh, saya terus tertidur. Itu saya rasa paling teruk. Jadi busuk ni kena sikit. Inilah pemberian Allah baru kita tahu kan. Saya pergi, anak saya bawa semua pakar sembahyang hajat macam-macam lah. Kena tunggu 4 bulan. Jadi motor pun 4 bulan baru siap. Jadi bila dah belum siap tu saya risaulah, selalulah pergi kedai kan suruh siap cepat. Orang kampung saya, orang masjid tanya, motor dah rosak, Haji nak naik motor lagi ke tidak? Saya kata hari-hari aku telefon workshop. Pada saya tak ada motor ni macam terlalu lapar lah. Saya rasa dunia ni dunia bebas, semua orang ada mulut. Semua orang boleh cakap kalau kita boleh terima lah kan. Tapi lepas tu kita buat baik dengan dia. Ada satu orang dulu, Mini dia 4. Dia tak suka dakwah. Entah macam mana sekali saya ride dengan dia, kita tidur dekat Nazar Hotel di JB. Sampai kat situ saya tengok bawah, saya tengok satu kedai mamak. Saya duduk dengan dia, cerita. Dia kata saya tak suka dakwah. Kata dia. Dakwah apa saya kata? Dia kata saya tak suka dakwah tabligh. Saya kata tak apalah. Saya sendiri tak suka dakwah. Sebab baru nak tidur, Assalamualaikum, ajak pergi masjid. Jadi saya kata kat dia, kita kenalah juga buat dua-dua. Lepas itu hari, Alhamdulillah, selepas kita berkawan, dah mula sembahyang dah. Jadi maknanya, kita tabligh pun kita buat. Motor pun kita buat. Yang tak sembahyang tu lagi kita kena ikut dengan dia lagi, rapat dengan dia lagi, supaya dia boleh sayang kita. Bila dia sayang kita ajak dia pergi. Itu memang sampai sekarang orang masjid, orang kampung duk tanyalah. Dia kata, Janggut, berapa lama kan engkau? Berapa hari lagi dah 80? Makin tua. Saya kata jangan cakap tua. Kalau kita fikir kita tua lah. Kalau kita fikir kita muda lah. Kalau kita fikir kita boleh ride lah. Kalau kita fikir tak boleh ride lah. Kalau saya tak ada masalah. Saya parking je motor, kawan-kawan tolong. Tolaklah, bawa ke sana ke sini. Tak ada masalah pada saya kan. Pasal dia tahu. Jadi saya rasa saya akan ride motor sampaikan Allah SWT kata, okay stop. Tak ada nyawa lagi, saya berhentilah. Saya kata pertama sekali kita cuba hidupkan sunnah. Sunnah ni yang pertama tu ajak orang ke masjid. Itu sunnah pertama lah yang paling besar kan. Lepas tu kita selalu senyum, bercakap banyak kat orang, cerita pasal kebaikan, hati kita bersih, bergaul dengan semua orang. Dekat rumah saya tu, satu pagi tu budak 7-8 tahun datang dengan basikal. Beri salam. Mana perempuan saya pun keluar, nak apa? Ingatkan nak cakap dengan cucu. Dia kata nak cakap dengan Janggut. Sebab apa? Bila dia naik basikal dengan saya ada basikal banyak. Jadi bila saya naik basikal dengan dia, mak dia nampak lagi mana nak pergi jauh, tak boleh. Tapi dia tengok, oh Janggut dah ada, boleh. Jadi daripada kecil 7-8 tahun saya berkawan, sampailah 70-80 tahun punya orang.
Dulu saya doa, ya Allah berilah aku kesihatan supaya aku dapat beriman kepada Engkau dengan sempurna. Jadi bila doa gitu, automatically yang lain ikut lah. Baru-baru ni saya teringat, apa salahnya kalau saya mandi pagi kan? Kita pakai shower kan? Tahu dah lepas dah bersih apa semua, dah ambil wudu, semua dah habis dah wudu, saya tahu kat kepala saya baca Fatihah. Sebab Fatihah ni penyembuh segala penyakit. Jadi bila saya mandi tu, air tahu atas kepala, air shower tu kan dia kembang kan? Saya kata, ya Allah, dengan baca Fatihah, ya Allah, mana badan aku kena air ni, kau kenakan wuduk. Yang mana tak kena tu. Dan sempurnakanlah daripada kesihatan. Semua sekali lah. Saya ni Alhamdulillah, saya cuba sedaya upaya, semua salat sunat saya buat. Termasuk awabin semualah. Memang kalau kita fikir, satu German profesor, dia duk tengok kenapa orang Islam ni yang betul-betul sembahyang ni kan, dia tak dapat migraine dan betul. Rupanya bila kita sujud tu, gravity pull daripada bumi ni tarik kita punya penyakit daripada kepala kita. Dan kepala ni kan paling tinggi darah nak pump kan. Jadi bila kita sujud, darah tu senang lah pump kat situ. Itu saya sangat percaya. Bila saya mati besok, kau kena kerja lebih kuat pada saya, kerja usaha dakwah ni. Saya rasa Alhamdulillah apa saya hendak saya dah dapat lah. Penghabisan saya minta saya dapat jangkut putih. Ini dah hampir semua putih. Sebab saya pergi India, Pakistan, Bangladesh ataupun tengok orang Pakistan, India, Bangladesh dekat luar negeri kan, dekat England, dekat Amerika, yang orang tua-tua yang pergi masjid jangkut putih. Saya tengok ke cermin, oh dah jangkut putih dah. Itu dah saya minta dah dapat. Maknanya jangan jahat sangatlah, engkau dah nak pergi dah ni. Itu saya doa anak-anak saya dan keluarga saya lah kan, semua dapat hidayat lah dengan buat usaha dakwah ni. Kita bawa orang, maknanya kita sama-sama dia pergi ke masjid. Saya dah pesan ke anak-anak, cucu-cucu, isteri saya, bila saya mati besok, kau kena kerja lebih kuat pada saya, kerja usaha dakwah ni. Sebab tak ada orang lain ingat dengan kau, orang luar akan datang sekali saja. InsyaAllah dia akan ambil tanggungjawab lah. Kalau dia orang malas, orang lain akan datang, ajak dia orang pergi. Tak boleh lari maknanya. Dari rumah saya, 3 azan kita dengar. Daripada UIA kita dengar, daripada belah kanan kiri kita dengar. Jadi maknanya azan ni satu dakwah yang kuat juga. Satu hari 5 kali. Jadi tak boleh lepas dari itu, insyaAllah lah kan. Kita pun dah didik daripada sebelum lahir, kita dah didik kan. Sampai lahir, sampai besar, sampai dia orang dah besar, ada anak semua. Jadi kita boleh enjoy sebanyak mana kita enjoy dengan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi saya pesan kat dia orang, kita boleh laju. Tengok kat mana. Kadang-kadang saya kat kampung ni, saya tak laju, orang marah. Saya apa motor besar tak laju? Orang kadang-kadang bawa motor tak ada lampu kan. Kadang-kadang budak melintas, kita tak perasan. Masalah motor ni, saya nak kasih nasihat kat dia orang langgar kita jatuh. Kita langgar orang ni jatuh. Kita elak tikus, kita pun jatuh. Pasal terlalu laju. Langgar tikus pun licin, kita jatuh. Jadi kebanyakan dengarlah bila duduk-duduk berbual. Jadi banyak orang juga tanya saya. Saya beli motosikal ni second hand 120,000 cash. Kalau saya buat satu rumah 2 pintu, saya dapat 1,000 tiap-tiap bulan. Setiap bulan 12,000 satu tahun. Ini 120,000 beli, hari-hari nak jalan. Dah tu repair ni baru repair dekat 10,000 kan. Insurans je 4,000. Jadi memang kira banyak buang duit lah. Kalau fikir segi membazir, memang membazir. Apa saja aktiviti kita buat, kita tak buat apa-apa pun, kita duduk tercengang, berdosa. Membazir time Allah kan. Tapi motor,
Saya dah kira-kira lah dulu, daripada dulu. Saya bilang ke anak isteri pun gitu juga. Kata saya beli 120,000. Saya belanja, itu pasal saya berjalan kan. Saya kena belanja lah. Sekarang 80,000 orang minta saya tiap 2-3 minggu sekali telefon. Jual kat aku lah motor kau, jual kat aku. Bermakna kalau saya jual, saya dapat 80,000 cash. Kalau saya punya duit 120,000 tu simpan dalam bank, tak mungkin saya tak belanja. Mesti saya belanja kan. Kalau belanja dengan orang-orang yang tak baik, lagi jahat, lagi banyak. Jadi banyak benda yang kita membazir, kita tak dapat balik semula duit kita. Tapi kalau motor ni kita dah beli, kita dah bayar bulan-bulan, kita jual balik, kita dapat cash. Jadi pada saya, membazir tapi tak ada rugi lah. Dan kita boleh bawa pergi masjid. Jadi orang yang tengok 2-3 kali motor kita ni, kita dah mula kita kenal. Bila kita mula kenal, kita bolehlah ajak dia ke masjid. Memang nampak membazir, nampak macam nak menunjuk-nunjuk kan. Tapi ini satu cara yang orang bila tengok, kita senyum dululah. Dia pun senyum. Dan tu kita dah senang cakap kat dia. Kita, you win the heart lah kan. Kita dapat cakap dengan dia, kita ajak dia ke masjid. Saya pula kata, okey, lepas sembahyang, imam beri salam ni, kita keluar, kita cakap pasal motor. Dia budak mamat motor ni happy betul lah. Jadi pasal motor ni, walaupun kita banyak masa, tenaga, duit habis banyak, tapi akhirat besok kita boleh claim pada Allah. Kita nampak, ya Allah, semua ada gambar lah kat akhirat kan. Ya Allah, aku buat motor ni, orang ni suka, dia datang masjid. Dan orang Bilal ni pula dah keluar tabligh 4 bulan ke India, Pakistan, Bangladesh. Amalan dia semua datang kat kita dapat semua. Sebab motor.